Ada kitab yang disusun oleh ulama dengan namanya Qasais. Qasais dengan maksud kitab-kitab yang menceritakan tentang khususiat Nabi. Yang Nabi sahaja boleh buat, orang lain tak boleh buat. Ada khususiat yang wajib, ada khususiat yang sunnah. Minta maaf. Ada khususiat yang wajib bagi Nabi SAW, ada khususiat yang sunat bagi Nabi SAW untuk Nabi lakukan. Ada khususiat yang haram bagi Nabi SAW untuk kita lakukan seperti Nabi SAW lakukan. Khususiat Nabi SAW. Teranya, apa dia khususiat Nabi SAW? Nabi wajib menunaikan hutang orang-orang yang berhutang di kalangan para mukminin pada zaman tersebut. Jadi siapa-siapa yang berhutang, Nabi akan selesaikan hutang-hutangnya. Kita wajib tak? Orang kita tak kenal, dia ada hutang, kita pergi cari dia. Ada hutang, saya akan tunaikan. Tak kenal adik-beradik pun. Dan Nabi SAW, wajib bagi Nabi SAW untuk laksanakan sedemikian. Dan ada khususiat yang Nabi tidak lakukan. Banyak ada khususiat yang tertentu yang ada bagi Nabi, tapi Nabi tidak laksanakan. Antaranya apa dia? Antaranya Nabi SAW boleh untuk berkahwin dengan siapa saja yang Nabi nak. Siapa saja Nabi nak. Hatta kalau itu isteri orang sekalipun. Kalau Nabi SAW tengok dan Nabi berkenan, Nabi boleh bagi tahu kepada suami untuk ceraikan isteri yang kahwinkan dengan Nabi. Boleh Nabi buat tak? Nabi tak buat. Nabi tak buat benda ni. Walaupun ni khususiat Nabi. Nak bagi tahu kepada kita apa dia? Bahawa Nabi bukan nafsu. Nabi bukan ikut nafsu. Kalau kita lah, Allah, kalau dapat khususiat tu, habis bini orang. Ada orang jenis tu, jenis suka bini orang. Tak suka anak dara, suka bini orang. Macam Fir'aun. Fir'aun waktu zaman Nabi Allah Ibrahim AS, waktu Nabi Ibrahim lalu dengan Sayyidatina Sarah. Ada orang baca Sarah, yang dalam bahasa Arab ini Sarah. Waktu lalu dengan Sayyidatina Sarah, lalu di Mesir, singgah di situ dan Nabi Musa bagi tahu dah kepada Sayyidatina Sarah, Nabi Ibrahim bagi tahu kepada Sayyidatina Sarah, kata, kalau kita lalu negeri ini nanti, kalau ditanya oleh tentera dia, kamu ni siapa? Maka kamu jawab, kamu adalah saudariku dalam Islam. Kamu adalah saudariku. Jadi orang faham saudari ni ukhti, jadi maksudnya adik lah. Tapi kalau kamu jawab, ana zawjuh. Bahasa Arab zawj juga termasuk jaujah, sama aja. Zawj itu lebih fasih, kata ulama. Sebab dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, uskun anta wa zawjuka. Kata kepada Nabi Adam, duduklah kamu dan zawj kamu. Tak sebut zaujah, zawj. Jadi zawj untuk lelaki, untuk perempuan juga, sama aja. Baik. Jadi, kata kepada dia bahawa kamu adalah saudariku, bukan isteriku. Baik, Nabi Ibrahim ajak isteri dia bohong? Tak. Itu dipanggil apa dia? Dipanggil helah. Helah sebab apa? Sebab bila jawab kamu adalah saudariku, ini saudari dalam Islam. Sebab tak ada lagi orang dalam negeri itu waktu itu Islam melainkan daripada orang je. Jadi betul tak? Jadi tak payah sebut sampai habis. Itu tak panggil helah, tu panggil betul bendui. Sebut sampai habis, orang tahu lah kata, oh nak cari ni, apa ni, orang tahu kata ni betul. Tak. Jadi, bila disebut macam tu, ditanya pula kepada Nabi Ibrahim jawab, itu adalah ukhti. Hadha akhi, ini hiya ukhti. Jadi Nabi Sayyidina Sarah jawab, itu saudaraku. Maka Nabi Ibrahim jawab, itu saudariku. Sebab tu Nabi Ibrahim tak kena bunuh. Sebab Fir'aun pada waktu tersebut, Fir'aun pada zaman Nabi Ibrahim. Sebab setiap zaman ada Fir'aun dia. Fir'aun ni gelarannya, bukan nama orang. Fir'aun gelaran, bukan nama orang. Macam kita di tempat kita namanya Sultan. Kalau di Yaman dipanggil Tubak. Gelaran bagi Raja Yaman dipanggil Tubak. Gelaran bagi Raja Rom dipanggil Kaisar. Gelaran bagi Raja Parsi dipanggil Kisra. Kan itu semua gelaran-gelaran. Gelaran bagi Raja Mesir yang berbangsa Qibti, bangsa Qibti, Fir'aun. Yang bukan bangsa Qibti dipanggil Malik. Minta maaf, dipanggil Aziz. Itu yang pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Maksud zaman Nabi Yusuf, raja pada zaman itu dipanggil Aziz. Kenapa Aziz? Mana Fir'aun? Fir'aun tak ada waktu tersebut. Kenapa? Karena bukan bangsa Qibti. Kena tahu sejarah tersebut. Jadi sebab tu Fir'aun waktu tu dia suka kat bini orang. Bila dia berkenan kat bini orang, dia tahu kalau kata dijawab ni bini, maka akan dibunuh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ajak siap-siap dah. Dia kata jangan jawab macam tu. Jawab kata kamu adalah adikku. Kerana tu Nabi Ibrahim dipenjarakan sahaja. Tidak dibunuh pada waktu tersebut. Kenapa sampai cerita situ tu? Macam mana boleh masuk sampai ke Fir'aun tu?
Tu ya, cukup lah, itulah. Habislah. Tak perlu sultan sampai habis. Kemudian lagi, jadi kalau baca berkenaan khususiat, penting. Wajib bagi kita untuk baca tentang khususiat. Antara kewajipan bagi umat sekarang ni adalah membaca tentang khususiat. Sebab tu ulama mengarang khusus berkenaan khususiat. Karena apa? Karena bila kita tidak mengenal dan tidak mengetahui tentang khususiat, menyebabkan kita akan biadab dengan Nabi SAW. Tuan-tuan tengok nah, sekarang ni yang berlaku biadab dengan Nabi, yang tuduh Nabi dengan pelbagai tuduhan kerana tidak kenal Nabi SAW dengan sebenar pengenalan. Karena dia tidak tahu mana yang khusus bagi Nabi, mana yang Allahumma salli ala yang boleh kita lakukan, yang Allahumma salli ala yang Nabi SAW yang kita tak boleh, Nabi boleh. So kalau kenal yang tu baru kita tahu kedudukan Nabi SAW bagaimana. Jadi kena baca kitab tersebut. Kalau ada siapa-siapa yang boleh mengajar kitab tersebut, yang ada kelayakan untuk mengajar kitab tersebut, belajar. Kitab yang paling besar yang diajar, yang disusun oleh para ulama adalah kitab Al-Imam Suyuti rahimahullah, Qasaisul Kubra. Kitabnya Kifayah Talibil Labib ila Qasaisil Habib. Dia disebut juga Qasaisul Kubra. Jadi itu antara kitab-kitab yang dikarang oleh ulama. Ada yang dikarang tentang maulid. Cerita pasal maulid Nabi sahaja. Apa yang berlaku tentang pada ketika Nabi dilahirkan. Riwayat-riwayat yang disebut tentang kelahiran Nabi SAW. Dan itu ditulis oleh ulama dengan kitab maulid. Kitab maulid bukan sikit orang ulama yang tulis. Ramai di kalangan para muhaddisin pada zaman dahulu yang menulis maulid. Antaranya Al-Hafiz Nasiruddin Ad-Dimashqi radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Hafiz Nasiruddin Dimashqi juga mengarang kitab maulid beliau. Nah, juga Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habashi, Al-Imam Muhammad bin Ja'far Al-Barzanji rahimahullah, dengan maulid Barzanji yang kita duk baca, orang Melayu suka baca Barzanji. Dan maulid yang pelbagai. Simtud Durar Ali Habsyi, Habib Ali Habsyi juga dikarang oleh Al-Habib Umar Diyaul Lami'. Dan kitab maulid ini kitab yang dibaca ketika mana majlis-majlis mengingati maulid Nabi SAW. Dan perkara ini sebenarnya tidak bid'ah dan tidak pun menjadi kekeliruan pada zaman dahulu. Orang zaman dulu biasa. Dan bila dibaca tentang maulid, kalau kita tengok para muhaddithin, boleh dikatakan kebanyakan ulama hadis ada kitab maulid dia. Hatta Al-Imam Ibnu Hajar ada maulid dia sendiri. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tiba-tiba datang zaman sekarang, orang yang tak reti hadis, tak pun belagak reti hadis, dituduhnya majlis maulid, dan bila dibaca maulid dikatakan ni majlis bid'ah. Siapa lebih alim, Ibnu Hajar ke yang ada cukup kan? Kata apa? Baik. Cukup. Ni majlis baik-baik ingat. Sebut baik-baik je. Ya, Nabi.